Kita mula je lah. Madam, Afia nangis madam. Aduh. Bobo Afia tak dengar. nangis. Bobo tak dengar je lah. Faham Untuk chapter 5 ni adalah operational amplifier. So yang ini dia tak terlalu berat lah macam awak tengok hydraulic, pneumatic ke PLC ladder diagram tu lah. Okay, cuma dia akan mengimbau pada awak punya subjek elektronik dululah. Okay, so operational amplifier ni adalah op-amp yang ni adalah satu chip. Kalau dekat lab kita akan tengok dia punya komponen ni adalah IC 741. Boleh silap. Nampak saya nak conteng pun saya dah terlupa yang mana. Sekejap, saya nak cari balik. Madam nak buat apa? Saya nak conteng atas ni, saya dah terlupa dah. Saya kena download dulu. Madam pakai laptop? Madam kena buat dari PDF. Dan tu sebab tak download lagi tu. Itulah. Ya Allah, banyaknya saya dah hilang ingatan. Sekejap Apa madam, kami faham. Oh, saya share yang ni patutnya. Sekejap. Bukan share yang laptop ni. Awak tak nampak yang ni kan? Awak nampak gambar yang tu je kan? Saya share dulu. Sekejap. Bukan madam pakai tab ke dulu? Yelah ni, saya pergi share screen yang laptop pula. Sekejap, patutnya saya share yang dekat ni. Maafkan ya. Tak apa madam. Yang ni patutnya saya share. Bukan laptop ke cikgu pula. Madamnya kamera. Itulah, sekejap. Saya terbalik ni. Sekejap. Ni patutnya kat sini. Start di sini. Okay, ni. Sekejap. Okay, yang you all nampak sekarang yang mana? Nampak? Yang ni kan? Yang ada gambar Nampak. pensel kan? Nampak yang Okay. pensel. Okay. So yang ni lah. Tab ni pun dah patah dah, sempat dia patah. Dia tak boleh ni dah. Okay, op-amp ni kalau dekat lab, kita akan jumpa dia dalam satu bentuk chip IC 8 kaki. Okay. Dia tulis IC, this one is IC 741. So IC 741 ni adalah op-amp lah. So ni kaki nombor 1 dan kaki nombor 8. Okay. So dia ada banyak function untuk setiap kaki tu. Okay. So di mana op-amp ni adalah IC yang mempunyai fungsi, boleh menjalankan fungsi matematik. Maknanya dia boleh menambah operasi tambah, operasi tolak. Okay, so maknanya kalau tolak tu kita panggil subtraction amplifier. Kalau tambah kita panggil summing amplifier. So dia banyak jenis lah. Okay, so nanti kita akan tengok dulu. Tapi bila sebut op-amp, gambaran ni adalah IC 8 kaki. So nombor dia adalah, kod dia adalah 741. Okay, 741. So kita akan tengok op-amp structure and properties. Okay, what is the characteristics for ideal op-amp dan juga practical op-amps. Lepas tu kita ada beberapa jenis op-amp, inverting dan juga non-inverting. So op-amp circuits sebagai voltage follower, sebagai integrator, sebagai differentiator. So dalam ni nanti awak ada belajar integration lagi lah. Integrate, differentiate. Okay. So cumanya setiap op-amp tu berbeza, menjalankan fungsi masing-masing. So you all kena kenal op-amp tu
Kalau pattern macam ni, op-amp tu nama dia apa. So bila dah tahu nama, kita boleh tahu fungsi dia. Bila tahu fungsi dia, boleh tahu macam mana bentuk output waveform dia. Sebab kalau tak kenal jenis op-amp, so kita tak boleh nak guna op-amp tu fungsi yang mana satu, formula yang mana satu, output pun kita mungkin akan tak clear lah. Okay. So sebagai introduction, so what is op-amp? So an op-amp is a super sensitive electronic amplifier circuit that is designed to amplify the difference of two input voltages. So op-amp ni dia punya apa ni? Tadi saya kata dia punya kod adalah IC741. So kalau simbol dia adalah bentuk segitiga. Okay. Kita akan tunjukkan dia ada 8 kaki. So kat sini ada. Okay, so ni IC741, so dia ada positif dan juga negatif input. Sekejap. So dekat sini kita ada positif input, sini negatif input. Okay, satu kaki ni adalah untuk inverting. Kalau positif tu maknanya non-inverting input. Okay, so kita lukiskan balik semula lah. Sekejap. So ni dia punya simbol op-amp . Okay. So untuk tadi saya cakap IC ni berapa kaki? Apa nama kod untuk op-amp? 8 kaki. Apa dia punya nama kod? IC 171. Yes, you are right, Myra. Sekejap IC 741. Okay, ini macam ni. Ni. So ini binaan op-amp. So kalau untuk saya rasa lab awak dah habiskan 4 lab je, tak ada lab untuk chapter 5 ni. Tak tahu Cik Faiz kata ada satu projek dia akan bagi next week. So you all akan kena buat satu projek. So tapi kalau yang lepas-lepas kita ada buat lab untuk IC ni, op-amp ni, sebab dia happening juga, sebab nak tengok nanti keluaran dia ada yang jadi 3 segi, ada yang jadi triangular waveform, ada yang rectangular waveform, so ada yang sawtooth berbeza So dia IC 8 kaki ni, okay. So tapi yang kita guna untuk kalau nanti nak terangkan tentang op-amp, so kita nampak dia sebenarnya yang penting adalah 5 kaki ni lah. Okay, kaki yang pertama, kedua, ketiga, 4, 5. Okay. So simbol dia kat sini mesti ada positif. Ada 2 input. So positif dengan negatif ni maksudnya dua input lah untuk op-amp. So positif kita panggil non-inverting input. Non-inverting maknanya sefasa. So maknanya kalau masuk input dekat sini macam ni, so keluaran dia pun adalah sama macam ni. Cuma dia amplify, sebab dia nama amplifier kan. Amplifier maknanya dia menguatkan isyarat input tu lah. So maknanya with amplification process, so dia akan amplifykan input signal tetapi sama fasa. Sebab tu kita panggil non-inverting, tidak songsang kan. Okay, kalau kaki yang kedua ni pula, yang positif ni kaki nombor 3. Okay, so ni pin nombor 3. So yang inverting yang ni negatif, so ni kaki nombor 2. Kaki nombor 2 memang masuk untuk input inverting. Inverting maknanya songsang. So kalau input awak masuk macam ni, positif input, keluaran dia akan terbalik. So maknanya keluaran dia akan jadi terbalik lah macam ni. Okay, itu untuk input. So nanti kita nampak kalau input tu, AC input tu dia masuk dekat kaki 2 ke kaki 3. Jadi kita boleh predict dia punya output waveform. Okay, so kena ingat lah. So kaki mana input, dan input pada kaki 3 dengan 2, inverting dengan non-inverting ni adalah daripada AC input. Kalau AC input dekat lab kita masukkan daripada function generator. Maksudnya ada AC voltage dan juga frekuensi. Okay, kaki nombor ni pin nombor 3 untuk non-inverting input. Yang pin nombor 2 ni adalah inverting input. So that means op-amp ada 2 jenis input. Okay, dan kaki nombor 3, bukan kaki nombor 3 ni tadi saya kata yang ketiga. So untuk yang ni adalah
kaki nombor 4. Okay, pin number 4 untuk DC power supply. So maknanya kalau kaki 7 dengan 4 ni adalah daripada DC power supply unit kalau dekat lab. So ingat yang saya kata kaki 3 dengan 2 ni adalah daripada function generator. Dan output pada yang nombor 5 ni, output op-amp adalah pada pin nombor 6. Okay. So ini adalah untuk secara ringkas op-amp. Nanti sebenarnya ada gambar dia dekat bawah ni. Okay. So cuma nak cakap dekat sini, super sensitive electronic amplifier to amplify the difference of two input voltages, maknanya adalah antara input pin 3 dengan pin 2 ni. So maknanya daripada non-inverting dan juga inverting input, apa beza antara dua input tu. So itulah yang fungsi op-amp untuk menguatkan isyarat di antara input pada kaki 3 dan juga kaki 2. Okay. Thus, an op-amp has two inputs and one output. Ya. Okay, so dua input iaitu pada pin 3 dan pin 2. Okay, dan output pada pin 6. Okay. So ingat dia ada dua input dan satu output. So the output voltage is often tens or even hundreds of thousands of times greater than the difference in the input voltages. So sebab dia amplifier kan, so even dia amplify the input voltage. So internally, the simplest op-amps consist of several dozen transistors and more complicated varieties have many more. So kalau awak tengok tadi yang saya tunjuk IC ni, okay, so dia 741 8 pins ni. So ini dia punya bentuk IC. So ni dia punya lakaran dia. So sebenarnya kat dalam IC ni dia ada ni lah op-amp ni. Ni satu hole ni op-amp. So dalam ni ada, kalau kita besarkan circuit dalam 741 ni, dia ada resistor, dia ada transistor. Okay. So yang ni untuk op-amp kita guna kaki 2, 3, 7, 6, 4 untuk negatif. Tadi saya cakap negatif VCC, kaki 7 untuk positif VCC. Okay, so ni DC voltage. This one is DC voltage juga. Okay, kaki 6 adalah output. Inverting input kaki 2. Okay, dan non-inverting input kaki 3. Satu offset null. So maknanya kita tak gunakan ni. Yang 8 ni memang not connected. Biar je. Sama juga dengan kaki 5. So kita tak gunalah kaki 1, 8 dengan 5 ni. Okay, so sebab tu op-amp ni adalah analog analog device. Dia bukan digital IC. Kalau digital IC macam awak belajar, kita ada NAND, kita ada NOR, exclusive OR, semua tu kan. So untuk op-amp ni adalah IC digital, ni analog IC, dia bukan digital. Okay, sebab kalau digital dia akan produce bit kosong atau satu gitu kan. So ini signal analog. Okay. So kita ignorekan dia punya internal circuitry sebab kita nak tengok dia punya outer circuit saja untuk op-amp. Okay, kenapa dia repeat balik? Okay. Op-amps are some of the most basic active components in analog system. So kalau sebut op-amp, kalau ada apa dia komponen aktif, komponen pasif, kan ini basic. Kalau belajar circuit teori ke teknologi elektrik ke, dia akan tanyakan apa aktif, pasif. So op-amp ni adalah active device. Okay, so di mana active device adalah kita yang akan meningkatkan kualiti atau kuasa the power of the circuit. So itu aktif kan. Okay, so basic active component op-amp ni adalah basic active device, okay, in analog system. For instance, by connecting two external resistors, we can adjust the voltage gain and bandwidth of an op-amp to our exact requirements. Okay, so kalau op-amp tu kan tadi saya dah tunjukkan kaki dia, kaki 2, kaki untuk positif, negatif, okay, positif VCC, negatif VCC, okay, output, okay, ni output kaki 6, ni kaki 7, ni kaki 4, kaki 3, ni kaki 2. Tapi op-amp ni dia takkan jadi amplifier kalau kita tak sambungkan dekat external
circuit. So external dia mesti ada resistor. Okay, so nanti adalah yang disambung kat sini resistor input. So ini bagi signal. Okay, ini signal. Okay, ini AC input. Okay, berapa peak to peak, berapa frekuensi. So yang ni mungkin sambung sama ada resistor ataupun pergi ground. Okay, so ni semua kita panggil resistor input. Apa ni kita panggil Rin lah. Okay, dan kita ada feedback resistance kat sini. Okay, feedback resistance ni adalah resistance yang disambungkan di antara input kepada output. Okay, ni sambung sini. So ni kita panggil RF. RF ni feedback resistance. So apa fungsi RF? Fungsi dia adalah untuk control the gain of the amplifier. Okay, nak mengawal gandaan bagi amplifier. So bila kita sebut tentang AC circuit atau analog, okay, kalau ada AC input mesti ada frekuensi. Bila ada AC, ada frekuensi, mesti ada produce gain. Okay, amplifier dia akan produce gain. Bila ada gain tu yang signal tu boleh amplified, betul tak? So maknanya kalau input masukan dia adalah 1 millivolt peak to peak, contoh kan, keluaran dia akan dapat ni, tengok ni positive input, so maknanya input dengan output sama fasa, semua di amplify macam ni. Mungkin keluaran awak dapat 1 volt, 1 volt peak to peak besar kan. So maknanya bila apa yang menyebabkan input tu 1 millivolt keluar jadi 1 volt, macam mana amplifier ni menjalankan kerja dia supaya keluaran tu dapat satu signal yang lebih besar daripada input. Maksudnya ada gandaan dalam amplifier, ada gain, barulah signal tu amplified. Dan gain itu, bagaimana kita dapat control the gain of the amplifier adalah daripada RF ni, feedback resistance. So kita by increasing ataupun decreasekan nilai RF, gain tu akan meningkat atau menurun. So hanya dengan mengawal feedback resistance. So in details nanti adalah untuk topik dia. So macam mana kita nak control the gain of the amplifier. Okay. So maknanya dalam chapter ini nanti awak kena tahu apa itu output waveform, output value, lepas tu dia punya gandaan, voltan ataupun gain. So A ni adalah gandaan. Kalau ada subscript bawah ni V means voltage gain. Kalau ada AP macam ni is power gain. Kalau ada AI is means current gain. Ada pernah nampak kan tiga beradik ni dekat elektronik kat chapter berapa dulu yang pergi belajar gain ni dekat amplifier. Ingat lagi tak? Cuba on mic sikit. Tak adalah saya macam cakap seorang. Ingat mana kat tapi mana? tak tahu chapter mana. Tak Chapter adalah. lupa. Chapter lupa. Amplifier. Awak belajar kan BJT, FET kan? Belajar. Transistor. Kat dalam kan kita ada belajar yang AC analysis. AC analysis kena cari impedance, kena cari gain. Kan? So jumpa baliklah dalam ni. Sebab tu saya kata dulu op-amp ni dalam subjek electronics. Tapi bila diploma dia masuk dalam electronic industry. I don't know why. Okay. So lepas tu bila dah ada resistor kat luar ni baru dia boleh jadi satu full amplifier. Okay, dia tak boleh tanpa resistor yang kat luar. Dia tak boleh tanpa AC signal ni lah sebab AC mesti sambung dekat kaki 3 atau 2. Okay, AC. Yang kaki 7 dengan 4 ni positive VCC dengan negative VCC ni DC power. So maknanya contoh 15 volt. Negative VCC negative 15. Itulah. Okay. Furthermore, with external components, we can build waveform converters, oscillators, active filters, etc. So maknanya untuk op-amp ni as a whole dia boleh jadi bila kita dah sambungkan resistors, external resistors. So ni the simplest one lah. Yang ni kita panggil non-inverting amplifier yang ni. Sebab input dia dekat positif. Nanti lebih detail saya tunjuk satu-satu. Supaya awak boleh kenal setiap jenis amplifier dan macam mana nak analyze the circuit. Okay. So nanti dia akan amplifier ni akan lebih detail bila kita dah design lita tu, dia akan jadi converter, dia akan jadi oscillator ataupun jadi filter. So filter ni sama ada low pass filter ataupun high pass filter. Okay. Okay, this one is the 741 op-amp. Okay, dia punya kaki dan juga dia punya
fungsi setiap kaki. Okay. So sebab tu kita tengok dekat sini, dia hanya sambung dekat kaki 2, 3, okay, 2, inverting input 3, 6, 7 dengan 4. So yang lain tu kita biarkanlah. Okay. So ini bergantung kepada setiap manufacturer lah. Okay. Tapi 741 ni sangat fragile. Kalau kita dekat lab kan, bila buat lab dengan 741 ni selalu macam bakar biskut dalam lab sebab dia cepat hangus. Kalau over voltage je dia akan burn memang terus bau hangit. So dia sangat fragile lah. Okay. Ni saya cakap tadi op-amp structure and properties. Okay. So yang paling penting kalau sebut op-amp awak mesti terbayang segitiga ni dengan input dia ada berapa untuk op-amp. 741 ada berapa jenis input? Ada berapa? Input ada dua. Dua input, Dua. satu output. Dua input, satu output. Okay, so 2 AC input, non-inverting, ingat positif ni kaki berapa? 3. Kali 3. Okay. So ni kita sebut non-inverting sebab merujuk kepada positif. Okay, so maknanya kalau input dia macam ni 360 darjah, output dia akan jadi sefasa. Okay, dan kaki 2 adalah untuk inverting input. Invert maksudnya songsam. So ini kaki 2. Kalau sekiranya input tu disambungkan kepada kaki 2, okay, so keluarannya, okay, masukkan macam ni, keluar akan jadi terbalik. Beza fasa 180 darjah. Okay, dia akan salah satu input tau. Kalau nak jadikan op-amp ni, dia punya circuit dia, setiap satunya input dia mesti salah satu. Sama ada kaki 3 atau kaki 2. So awak refer situ. Kalau soalan dia tanya lukiskan bentuk gelombang keluaran, kita boleh predict lah daripada input. Tetapi ada jenis op-amp yang kedua-dua input ni ada input lah. Kalau satu input maksud saya, kalau jenis yang satu input kat kaki 3 saja, kaki 2 tak ada input, maknanya dia pergi ground. Ground maknanya kosong volt. Ataupun input disambungkan pada kaki 2, kaki 3 tu pergi ground. Okay, tu nama lain. Tapi kalau ada input dua-dua kaki 3 dengan kaki 2 sambung pada AC, maknanya kan contoh dekat kaki 3 disambung dekat AC input macam ni. Okay. Kaki 2 pun disambung satu AC input macam ni. Kan ada dua input. So yang ni kita panggil nanti sebagai subtractor. Subtractor maknanya penolak. So maknanya kita kena tengok apa, what is the beza antara V1 dengan V2 kat sini. Okay, V differential. Ni differential amplifier pun dia, subtractor pun dia Kalau tidak, otherwise dia memang satu input satu kaki je. So satu lagi input pergi ground. Macam itulah. Okay. So yang positif VS ni adalah positif VCC. Itu ni DC power. So ini kaki 7 tadi. Negatif VCC kaki 4. Vout kaki 6. Okay. So maknanya op-amp ni adalah device yang memerlukan dua input. Maksudnya satu AC dekat kaki 3 dengan 2 dan satu lagi DC input. DC adalah pada kaki 7 dan juga 4. The positive VS is usually referred to as positive VCC and negative VS is referred to as negative VEE. Kalau kat sini dia tulis VCC dengan VEE sebab biasanya VCC dan juga positive VCC 15 volt contoh. Kat sini negative VCC, negative 15 volt. Tapi kat sini nota ni dia kata refer pada positive VCC dan VEE ni. Awak ingat balik awak punya transistor dulu, BJT. BJT kita ada kolektor-kolektor kan. Lepas tu emitter, VE kat bawah. So samalah tu, dia sambung pada positif dan juga negative voltage. Contoh yang biasa dalam soalan positif 20 ke, negatif 20. Positif 15, negatif 15 kan. So ini samalah untuk kaki 7 dengan 4. Satu positif, satu negatif. Okay. So ni this one is 2.1. Ni chapter 5. So bukan 2. Op-amp structure and properties.
So it's a 5 terminal device. So tadi yang saya dah terangkan 2 input terminals, non-inverting dan juga inverting input. Okay, one output terminal, okay, and 2 power supply terminal. So 2 power supply is positive VCC and negative VCC. So dia ada all together, so kita ada 5 lah yang kita guna. Okay. The input terminals are identified as positive and negative, which does not indicate polarity, but how the output responds if an input terminal of the same polarity is applied. Tu saya cakap tadi, kalau kita letakkan input terminal dekat positif, bukan bermakna kalau positif maksudnya dia tunjukkan macam mana polarity output voltage tu. Macam saya cakap tadi ni lah. Kalau kita masukkan input dekat kaki 3 positif ni, keluaran dia mesti sefasa. Kalau dapat terbalik, maknanya salah. Okay, kalau input tu dekat kaki negatif, kaki 2, output dia mesti terbalik. So terbalik ni kan, contoh ni kan, input ni 10 millivolt peak to peak, keluaran by calculation kita dapat negatif 1 volt. Okay. Negatif ni maksudnya, negatif 1 volt ni maksudnya nilai magnitude tu 1. Negatif ni menunjukkan yang waveform tu out of phase 180 degrees daripada input. Dia berbeza fasa 180 darjah. Sebab tu negatif ni maksud dia bukan nilai tu bernilai negatif, tapi maksudnya polarity tu terbalik. Okay, so maknanya by calculation, kalau awak dapat kira kan, nanti contoh pengiraan, tiba-tiba dapat nilai tu untuk inverting amplifier, tapi dapat nilai 1 volt. So salah lah, sebab kalau inverting amplifier, output dia mesti ada negatif kat depan. Sebabkan fasa tu terbalik. Dia terbalik 180 darjah. So the positive input terminal is called the non-inverting input. Okay, which means if a positive signal is sent to this input, the output signal will be positive. Conversely, a negative input yields a negative output. So kat situ je yang paling simple lah, maksudnya kalau input sefasa ke input out of phase. Okay, dan inverting dengan inverting. So the input terminal is called the inverting input, which means if a positive signal is sent to this input, the output signal will be negative, while a negative input yields a positive input. Okay. So maknanya kalau negatif dengan negatif, so dia akan jadi positif lah. Okay. So kalau macam kat sini tadi, kan contoh tadi, kalau input kita letak kat kaki 2, ni kaki 2 kan negatif. Okay. Tapi input tu adalah negatif kan, katakan negatif 10 millivolt peak to peak. So negatif sini mestilah jadi Positif. positif. So maknanya kalau negatif kat sini dia terbalik macam ni. So keluaran dia akan jadi macam ni lah. Itu maksud dia lah Okay. And for the power supply terminals, the positive supply is connected to the positive terminal and the negative to the negative terminal. So maknanya kaki 7 positive VCC dan kaki 4 sambung kepada negative VCC. The 2 power supply terminals allow the output voltage to swing to either a positive or negative voltage with respect to ground. And when no feedback path or loop is used, the voltage gain is maximum and called as an open loop voltage gain. So yang ni kan sebenarnya macam ni. Kalau kita ada ini sebenarnya lambang ni untuk amplifier kan. Kalau belajar yang sebelum ni pun amplifier segitiga ni, so dekat sini dia produce gain. Okay. So kalau macam ni, input masuk, keluar. So ni kita panggil open loop. Okay, maknanya keadaan gelung terbuka. Apa yang masuk itulah yang keluar. Okay, so masuk macam ni, keluar pun macam ni. Amplified tapi kan. Okay, open loop gain. So maknanya A ni kita panggil sebagai AVOL. So di mana AVOL is open loop gain. Gandaan gelung terbuka. So itu open loop. So dia tak ada feedback. No feedback loop ni. Ni no feedback loop.
Okay, so dia tidak ada gelung suap balik. Feedback is suap balik. Dia tak ada suap balik means sebahagian daripada output masuk balik pada input. Macam tu kan. Okay. Kalau ini kita panggil open loop system So kalau close loop maknanya yang ni, okay, ni masuk, ini amplifier keluar. So sebahagian daripada output ni dia masuk sini balik. So sebenarnya dia ada macam mixer lah kat sini. Okay. So ini input. So kat sini kita ada source lah, V source, V supply. So kat sini V input. Okay, sini V output. Sini VF. Okay, nampak tak kat sini? Ni AF. So ini sebahagian daripada ni input masuk, keluar sebagai V out, tapi sebahagian daripada V out ni akan masuk balik dekat depan ni, dipanggil VF. VF mean feedback voltage. So nanti di amplify sekali lagi signal dia. So ni kita panggil, bila ada loop ni, ada close loop, ni close loop. Gelung tertutup. So bila gelung tertutup ni maknanya dia ada feedback. So inilah daripada output ni masuk sini balik. So dia ada feedback dan kita panggil gandaan dia adalah AF, iaitu close loop gain. Okay, ni AF bukan akademi Fantasia. AF is close loop gain. Okay. So yang ni nanti kita kena kira lah. Kira what is AF, what is A, macam. Okay, so maknanya bila tak ada loop, untuk open loop ni, dia, gain ni adalah maksimum dan kita panggil open loop gain. So dua-dua sistem ni ada advantage dengan disadvantage lah, tapi yang lebih baik adalah Close loop. sistem dengan close loop. Apa-apa pun kita mesti ada feedback kan. Betul. Macam juga ni penilaian pensyarah kat hujung nanti kan, dia ada feedback. Nak pensyarah bagus ke tak bagus, mengajar okey ke tak okey kan. So itu close loop kita, nak tengok kita macam mana kita deliver knowledge. So kita ada dua sistem tu lah. So yang ini so ini macam mana kita nak penyambungan dia. Okay. So ingat yang saya cakap tadi, kaki 3 dengan kaki 2 ni adalah daripada AC input. So yang kaki 7 dengan 4 positif dengan negatif VCC ni adalah daripada ini DC. Okay. So DC power supply. Dan output biasanya bila dekat lab nanti kita nak tengok bentuk gelombang keluaran, kita akan sambung dengan osiloskop lah kan. Osiloskop untuk display waveform. So letak pin probe dekat kaki 6 ni, so kita akan nampak lah bentuk gelombang dia amplified terbalik ke ataupun tak terbalik. Songsang ataupun tidak. Ada lab lagi ke? Bukan sampai lab 4 je ke? Lab, tu saya kata lab ni dah habis. Tapi kalau dulu kita ada lab ni, op-amp ni. Siapa nanti kan? Baik. Kalau ini awak belajar kan, op-amp ni dekat elektronik industri diploma kan. Nanti awak sambung degree elektronik, awak dapat, siapa yang dapat apa ni? B dan ke atas dapat transfer credit untuk analog elektronik lah, elektronik 1. So you all akan terus pergi kepada elektronik 2. So dalam elektronik 2 tu akan jumpa makcik ni balik. Akan jumpa mak teh ni balik lah. Okay, dekat dalam lagi detail. Subjek Electronic Circuit Analysis and Design dekat degree, nanti jumpa op-amp ni semula. Okay, so ini adalah op-amp characteristics. Okay, bila dah belajar, dah tahu dah IC 741 tadi macam mana bentuk dia, berapa kaki, setiap kaki apa fungsi dia. So kita ada ciri-ciri op-amp. So kita ada dua lah, satu ideal op-amp, satu lagi practical op-amp. So ideal selalunya bermaksud adalah untuk memudahkan analisis. Maknanya kita nak tengok kalau forward bias macam mana, reverse bias macam mana kan. Dekat topik elektronik dulu pun kita ada ideal diode. Diode ada dua ciri kan, ideal diode, practical diode. Apa maksud ideal? Ideal maksudnya kalau forward bias dia jadi short circuit. Kalau reverse bias dia jadi open circuit. So, untuk memudahkan analisis, memudahkan pengiraan, kita anggap komponen tu adalah bersifat ideal. Maknanya kita abaikan material dia ataupun ciri-ciri yang boleh mempengaruhi nilai output. Sebab macam kalau diode,
perubahan suhu, apa lagi, amplitude, semua mempengaruhi output. So bila ideal kita anggapkan semuanya tak mempengaruhi. So sebab tu dia kata untuk memudahkan analisis. Tapi bila practical maksudnya kita kena take into account ni material dia jenis apa, perubahan suhu jadi perubahan pada output, semua tu kita kena ambil kira. So untuk op-amp pun sama. Untuk ideal amplifier, kita katakan bahawa ni ada 3 ciri, 3 benda yang penting lah, maksudnya gandaan dan juga input impedance serta output impedance. So ingat lagi kan. So untuk ideal amplifier, input impedance dia adalah very high. Okay, so high input impedance and high voltage gain and low output impedance. So ini 3 dia lah. So kalau very high input impedance, so maknanya kita anggapkan bahawa nilai dia adalah hampir infinity. Okay, infinity bermaksud rintangannya adalah open circuit. So bila open, galangan R ataupun Z tu samalah impedance So bila open, macam ni open circuit kan. Bila open maknanya keadaan kerintangannya adalah sangat-sangat besar ataupun infinite. Sebab tu kita nampak gambar kat sini, depan ni open circuit untuk input impedance. Okay, and low output impedance, so dekat sini kita ada output impedance. So this one is input voltage, ini V out, so sini V out lah. So bila kita ada current flow, kita boleh kira R0 ni, dan R0 ni bila very low, dia punya nilai adalah almost 0 ohm ataupun serendah biasanya 100 ohm macam tu lah, consider rendah. Okay, and voltage gain dia adalah sangat-sangat tinggi lah untuk ideal karakteristik. So ingat formula gandaan adalah V out over V in. Okay, so therefore V out adalah sama dengan gain darab dengan input impedance. Input voltage. So V diff ni maksudnya apa? Differential voltage. Maknanya voltan di antara kaki 3 dengan kaki 2. Apa beza dia? Kalau kat sini ada V1, sini V2. So V different adalah V1 tolak V2. Okay, sebab ini positif kan? Ini positif, ini negatif. Kaki 3 ni kaki 2. So V1. V different adalah V1 tolak V2. Okay, kalau kat sini positif tau, sebab tu yang ni negatif, sebab tu saya tolak. Okay, kalau kaki 2 ni sambung pada ground, V kosong, input ada dekat V1 sahaja, so V differential dia adalah, VD dia adalah sama dengan V1 je lah. Okay, katakan ni tadi kalau V1 dia sambung dekat V1 sambung dekat kaki 3. Kenapa dia ni? Sekejap ni. Okay, V1 disambung dekat kaki 3, tapi V2 tu dia pergi dekat ground. So maknanya beza dia adalah V1 tolak kosong lah kan. So VD dia sama dengan tetap V1. Okay. So kalau macam tu jugalah, kalau V2 tu input, V1 ni kaki 3 ni sama dekat ground. So maknanya VD tu adalah kosong tolak V2. Okay, sebab yang kaki 3 ni kita sama dekat ground. Input hanya pada kaki 2. So maknanya negatif lah. Okay. Dan kalau untuk so ini okey, kalau untuk ideal lah ni, ini ciri-ciri ideal kan. So kalau untuk dia punya nilai, kalau practical op-amp, ciri dia yang pertama adalah input impedance, so dia akan beri nilai dia. Dia tak cakap macam ni lah, high input impedance kan. So high input impedance, so maknanya kalau nilai infinity itu adalah ideal. Tapi kalau untuk practical op-amp, so nilai impedance dia adalah dalam julat mega ohm, macam tu dia tulis. Okay,
So high voltage gain. So maknanya kalau praktikal dalam berapa? 70 hingga 100 dB macam tu. Dalam dB Okay. And low output impedance, so dia akan sebut minimum dan typically 100 ohm. Tapi kalau ideal dia terus sebutlah low output impedance ataupun kosong. Okay, zero output impedance. Okay. Dia sebenarnya kena tunjukkan. Okay, ni sekejap. Ada nak tanya saya setakat ni? Sebelum kita masuk kepada setiap jenis, kita sampai pukul 4 2 jam je kan? Bukan 3 jam kan kelas ni? 2 jam je madam. 2 jam. Teringat elektronik 3 kan? Sebab dia ada lab. Oh betul lah. Ada lab 2 jam. Okay. Okay kejap Kalau kelas Cik Mus dia bagi take 5 dia pasang lagu raya kan? Okay, saya bagi 1 minit sekejap untuk ni, baru lepas tu kita masuk pada setiap jenis op-amp. Aku budak girl. Madam, Ha? buka lagu. Lagu dalam laptop saya ni tak ada lagu. Tak ada. Okay, tak apalah. Awak lah nyanyi lagu raya. Okey ke semua? Okey kan? Kenapa? Dia terima je. Proses nak faham tu nanti dulu. Tahu dah. Okey, kita akan tengok yang pertama. Alamak. Kenapa dia keluar macam ni pula dah. Sekejap nervous betul lah. Okay, kita tengok yang pertama is inverting amplifier. So inverting amplifier, ini kita dah masuk pada subtopik yang ini sebab saya nak tunjukkan satu-satu. Kalau ikut dekat sini nanti aku tak faham. Madam buat warna putih, madam buat nampak. Sekejap, saya tak tahu macam mana dah benda tu. Macam kejap. Baik. Okay ni inverting amplifier. So setiap satu tu dia akan tunjukkan macam mana dapat bentuk keluaran macam ni lah dengan penggeraannya. So saya nak tunjukkan penggeraan kat sini ni. Macam mana nak jadikan putih belakang dia tu? Bukan yang pen tu warna putih tak apa. Oh. Ni. Warna cerah sikit lah, warna putih ke. Madam lawa agak tu warna putih. Jangan jadi tak? Nampak ke? Okay. Cantik. Okey lah daripada warna coklat tu. Okay. Madam pakai pen ke apa madam? Pakai dia punya pen ni lah. Patutlah cantiknya lukis. Janganlah buat saya nervous sekejap So ni positif. Kau nervous pula macam tak pernah mengajar. Itulah kan. Saya dah lama cuti kan. Sekejap. Saya tahu ada orang yang tak pernah belajar dengan saya dalam kelas ni. Buat macam ni Tu biasa. madam tak exercise ni Tori. Tak apa? Madam tak exercise. Tu yang nervous. Setakat awak je tak nervous lah. Dah jadi biru dah pula. Mana datang macam ni. Tak apalah. Tukar warna putih tu. Dah dia jadi biru pula. Tak apalah. Tekan je lah warna putih tukar. Sekejap, saya tak tahu dia ni. Sorry tau. Mana sekejap lah saya padam balik lah. Okay. Kita tengok yang pertama, inverting amplifier. Bila masuk inverting maksudnya
input pada kaki berapa? Kaki berapa Pada Adi? kaki dua. Kaki tiga. Tiga, dua. Dua. Dua ke tiga? Tapi saya tahu yang kalau input tu kaki tiga atas, kaki dua bawah lah. 3. So kaki tiga. Inverting Kaki dua. amplifier maksudnya inputnya adalah Kaki dua. pada kaki dua negatif. Ni kaki tiga positif. Ni kaki 6 kan output. Ya, betul. Okay. So inverting amplifier ni, yang pertama input AC mesti sambung dekat kaki dua inverting input. This one is inverting input. So while kaki tiga ni non-inverting input, so ni non-inverting input tak boleh ada input lah sebab tu dia sambung pada ground. Ingat, satu sambung pada input, satu lagi mesti pergi ground. Okay, ni ground maknanya V dia kosong. Okay. So kaki 6 ni V out. So ini tak complete lagi. So bila kita nak jadikan dia amplifier, dia mesti ada input resistance kat sini, R in ataupun R1, tak kisahlah R apa. Tapi kita ada dekat kaki input, inverting input mesti ada satu RF. RF ni adalah feedback resistance yang disambung daripada input negatif kepada output. Nampak tak ni? Ni not kaki 2 pergi sambung dekat kaki 6. So ni kita panggil feedback resistance, RF. Apa fungsi RF tadi? Ada saya sebut tadi? Ini inverting RF ni tujuannya adalah untuk control gain. Macam mana dia boleh control gain? Nanti awak akan nampak daripada formula yang kita akan derive. So biasanya kita akan tahu kan output bergantung pada nilai increase ke decrease ke satu nilai tu bergantung kepada formula. Tengok formula je kita tahu. Maknanya kalau dia songsang semakin tinggi satu nilai akan turun. Kalau directly proportional satu nilai increase yang satu pun increase. So dia punya hubungan bergantung kepada formula yang diberikan. Okay. Tetapi op-amp kan awak kena buat derivation, awak kena buktikan, kena keluarkan persamaan tu. Okay. Cumanya sebab sekarang ni kita online teaching, online PNP, so maknanya open book access tu pun awak boleh tengok kan. So cuma kena faham macam mana nak dapatkan formula untuk inverting amplifier. Okay. So tujuannya inverting amplifier ni adalah untuk mendapatkan output keluaran yang berbeza fasa dengan input. Okay. So input macam ni positif, contoh dekat sini 1 milivolt, satu kecil sangat. Katakan 5 milivolt peak to peak. Okay. So keluaran ni kat sini kita nak kira berapa keluaran dia. Okay. So ini adalah inverting amplifier. Sekejap saya tengok sekejap. Okay, so the inverting amplifier will amplify the input Vs and invert the value which is going to be negative value. So dia punya output adalah out of phase 180 degrees. Okay, berbeza fasa 180 darjah. A technique called feedback is used to control the gain of this device. So tadi ni RF tujuannya untuk mengawal gandaan. And it is accomplished by connecting a resistor from the output terminal to an input lead. Sambungkan resistor daripada output kepada input antara kaki 2 dengan output. Okay, a negative feedback circuit is shown below. So macam ni contoh dia berikan nilai Vs 0.5 volt, R1 1K, RF 20 kilo ohm. So Vs dia 0.5 volt, besar juga Sekejap saya tunjuk macam mana nak kira. Okay, katakan dia kata tadi 0.5 volt. Okay, 0.5 volt. Rin tadi 1K ke 10K Masalah tu. 1K dengan 20K. Okay, Rin ni 1 kilo ohm. Standby dengan kertas macam mana nak derive formula.
1K dengan 20K. RF 20 kilo ohm. Okey, biasanya RF adalah 10 kali ganda besar daripada nilai Rin. Sebab RF ni feedback resistance. Bila typical value dia memang adalah 10 kali ganda ataupun sangat besar daripada Rin. Rin ni input resistor. Okey. Macam mana nak naikkan ni pun? Okey. So sekarang ni kita nak dapatkan persamaan dulu. Macam mana nak derive formula, akan dapat formula ni. Okey. Saya pun tak tahu lah mana semua dah fungsi dia dah hilang. So macam ni kita nak derive first. Lepas tu baru kita masukkan masukkan nilai. So kita tengok output keluaran dia macam mana. Okay. Ini apa jadi? Oh, kat sini. Okay. So bila kita nak derive formula, so yang ni awak kena guna hukum yang formula yang awak dah belajar dekat circuit theory, iaitu Kirchhoff current law dan juga nodal analysis. So maknanya benda tu takkan hilang lagi, mesti kena ni. So saya ambil pen merah. Okay, anggapkan ada current flow kat sini, I1. So ni node tau. Okay, ni node dia. Okay, ni 3. So, mana saya nak turun naik ni. Okay. I1 adalah arus yang melalui R1, Rin. Astagfirullahaladzim. Okay, dan satu lagi kat sini kita ada I. Since kat sini RF, so saya namakan sini IF lah. Feedback current. Okay, so kita nak dapatkan formula untuk inverting amplifier. Okay, kita guna persamaan KCL. Okay. Okay, kita gunakan persamaan KCL, Kirchhoff current law. Jumlah arus yang masuk kepada satu node adalah sama dengan arus yang keluar dari node yang sama. Okay. I1 adalah sama dengan IF. Sebab apa current kat sini masuk? I1 masuk node ni dan IF keluar daripada node yang sama. Okay. So what is I1? Ni KCL. Lepas tu kita convert kepada nodal. Nodal di mana I adalah V over R. What V? V higher minus V lower over R. Okay. So ingat dulu. So I adalah V higher tolak V lower bagi dengan R kan. Okay, so maknanya I1 ni kalau kita tukar dalam bentuk V over R. Okay. Okay, kat sini kan, ni nampak node ni. Node ni adalah, V node dia adalah, kita tulis sini V positif. V negatif. Sebab ni input, ni negatif input kan. Okay, so kat sini, node yang sini, kita ada V node dia adalah V positif. Yang ni semua kena labelkan V negatif dengan V positif. Okay. So V negatif adalah inverting input, V positif adalah non-inverting input. V1 kat sini adalah source voltage. Dia tak sama tau. Ini inverting input, V positif adalah non-inverting input. Okay, V in yang depan ni adalah source voltage. Okay. So untuk op-amp, so kalau kita nampak I1 ni, what is the V higher? I1 dia gerak daripada kiri ke kanan macam ni kan. So V higher dia adalah V in tolak dengan V negatif bahagi dengan R dia, R in. Okay, sama dengan IF adalah current yang keluar daripada node V negatif ni pergi ke node V out.
Kan sebab nodal mesti V0 bahagi dengan R. Okey, bukan voltage drop. Salah Kalau voltage drop nanti awak anggapkan V dekat R tu sendiri. Tapi nodal adalah V0 over R. What is V0? V higher minus V lower. So IF adalah V negatif tolak dengan V out bahagi dengan RF. Okay. Okay, tak apa. Satu hari dapat satu ni je pun dah cukup dah. Okay, so ini V in tolak V negatif bahagi dengan R in sama dengan V negatif tolak V out bahagi RF. Okay, faham tak setakat ni? Sebab kita nak keluarkan persamaannya in terms of V out. So kita tak nak ada persamaan tu mesti ada in terms of V out dan juga R saja. Kita tak nak ada V negatif ke V positif. Semua kena tukar. Okay. So kita dah ada yang ni. V in tolak V negatif bagi R in and V negatif tolak V out bagi RF. Okay, sekarang macam ni kita nak settlekan. Untuk op-amp dia ada dua assumption yang kita kena tahu. Two assumption. Untuk op-amp ini semua sama. Okay, yang pertama adalah virtual ground. Ini saya dah ringkaskan nanti awak bacalah dalam nota tu, awak boleh upload dekat Otter. Macam-macam tu kan. Okay, konsep virtual ground. Okay, maaf saya tukar warna biru. Okay, konsep virtual ground maknanya V positif adalah sentiasa sama dengan V negatif. Ini satu konsep yang pertama. Nanti kita nak guna dalam ni. Okay. So ini persamaan yang pertama tadi. Lepas tu saya masuk kat sini. Okay, two assumption untuk op-amp. Yang pertama adalah virtual ground. Konsep virtual ground di mana V positif sentiasa sama dengan V negatif. Maknanya apa saja yang ada dekat V negatif, apa saja yang ada dekat V positif dia sentiasa sama. Okay. Yang kedua adalah konsep dia tak ada arus yang masuk ke dalam op-amp. Okay. So maknanya kalau I positif sama dengan I negatif sama dengan kosong. Ni mesti sama dengan kosong. Yang V positif dan V negatif tak semestinya sama kosong tau. Kecuali kalau gambar tu dia sambung dekat ground macam ni. Okay, so yang ni memang kosong lah. Tapi ada certain op-amp yang dia tak sama pada ground pun. So tak boleh semestinya sama dengan kosong untuk V. Okay, tapi untuk current I positif sama dengan I negatif sama dengan kosong. Sebab apa? Sebab tidak ada current pun, assumption dia tidak ada current yang memasuki op-amp. So maknanya, ready. Okay, kat mana arus positif dengan arus negatif? Okay, kat sini current daripada node ni. Ni arus yang masuk dekat ni adalah I positif. Okay, yang ni yang masuk dekat, ni I negatif Yang bawah ni adalah I positif sebab ini untuk positif. Tapi tidak ada current yang masuk op-amp sebab tu kata dia punya assumption adalah kosong. Okay. So kita balik kepada persamaan satu tadi. Okay, saya besarkan sikit. So macam ni lah tadi. Saya besarkan sikit. Ini V positif, ni V negatif. V positif adalah sentiasa sama dengan V positif adalah sentiasa sama dengan V negatif. Okay, kalau ni not dia. Okay, so ini adalah current I positif, ini adalah current I negatif. So ini negatif, ini positif. Contoh macam itulah. So maknanya assumption untuk op-amp V positif sama dengan V negatif dan I positif adalah sama dengan I negatif adalah sama dengan kosong. Sebab tidak ada arus yang memasuki op-amp. Okay. So kita sambung persamaan tadi. Persamaan tadi kita dapat daripada persamaan equation number 1 tadi. Okay, V in tolak V negatif bagi dengan R in adalah sama dengan V negatif tolak V out bahagi dengan RF. Tadi kan daripada formula atas tadi. Okay, so kita masukkan
kita mudahkan since V positif adalah sama dengan kosong daripada gambar. Sebab V positif tu dia sambung dekat ground. Ni kan. Sebabkan V positif ni dia sambung dekat ground kosong. Okay, tu yang ni. So maknanya V positif ni adalah kosong. So kita masukkan dalam persamaan satu ni dengan konsep virtual ground V positif sama dengan V negatif. So maknanya V negatif ni semua kosong lah. So bila kosong ni kosong, so ni pun kosong. So dia akan jadi V in over R in sama dengan negatif V out over RF. Okay. Okay ni. So V positif adalah sama dengan kosong sebab dia sambung pada ground. Jadi kita boleh katakan equation number 2 lah. So gantikan konsep virtual ground di mana V positif adalah sentiasa sama dengan V negatif untuk virtual ground. So daripada persamaan yang pertama ni kita boleh dapat V in bahagi R in sama dengan negatif V out bahagi RF. Okay, ni je formula dia. Okay, so kita keluarkan untuk V out. So therefore V out adalah negatif RF bagi R in darab dengan V in. Ni nampak, ni bukti bahawa inverting amplifier output dia adalah negative value. Sebab ni negatif. So negatif maksudnya output tu berubah fasa sebanyak 180. So dia inverse polarity. So maksudnya tadi input masuk macam ni kan, keluar mesti amplified tapi terbalik. So tadi kalau daripada Lita tadi nilai dia beri negatif, RF dia bagi 20K, R in tadi adalah 10 kilo ohm. 1 ke 10K tadi? Satu. Okey, dia beri 1K. Okey, darab dengan V in adalah 0.5 ke 5? 0.5. Okey, kira Adi. Negatif 2 kali 0.5. Negatif 1 lah kan? Ya, betul. Okay, so maknanya input dia jadi 0.5 volt, dia amplified, output dia jadi 1 volt dengan polarity negatif. Negatif bermaksud gelombang tu, output waveform tu berubah fasa 180 darjah. Okay, so itulah kalau biasa soalan dia akan tanya kirakan V out, tapi ni baru satu stage. Maksudnya amplifier tu cuma satu stage. So dia mungkin akan jadi multi-stage. Multi-stage maknanya mungkin stage yang pertama tu inverting amplifier. Lepas tu untuk stage yang kedua mungkin dia akan sambung kepada non-inverting amplifier contoh. Dan banyak lagi jenis amplifier yang kita akan belajar selepas-lepas ni. Okay. So Kenapa kalau saya kata kenapa saya kira dapat negatif 10? 20K kan? Saya nampak 10 madam. 10. Okay. Sikit sangat amplifiernya. Okey, 20 tadi 20K darab dengan 20 darab dengan 0.5, 10 volt. Okey, cuba kirakan nilai gandaan berapa? Berapa gandaan dia? Macam nak kira nilai gandaan tu? Formula gandaan apa? What is the formula of gain? A gain is V out over Ni tadi V out over V in. Kan? Kalau kalau diberi nilai V in. Okay, negatif 10 bagi negatif 0.5. So 20. Gandaan dia 20. Tetapi betul. Ini sebab awak diberi nilai V in. Katakanlah input tak diberikan, dia cuma hanya beri nilai resistor. So lepas tu dia suruh cari nilai gandaan.
Okay, kalau tadi kita dapat daripada persamaan V out sama dengan negatif RF over R in darab dengan V in kan. So kita boleh dapat AV gandaan is V out over V in adalah negatif RF over R in. Okay. RF tadi berapa? 20 K. K. R in 1 K. So 2 20. 20. Oh macam tu pun boleh Tapi AV ni kita ambil magnitude dia macam ni Okay. Dia kan apa nama ni? Modulus Modulus. Jadi bila negatif ni diabaikan lah. Sebab tu kita dapat gain 20. Dan baru awak nampak formula dekat sini sebenarnya. Gandaan ni dikawal oleh RF. Betul tak? So Betul, maknanya the greater the RF value, the greater the gain voltage. Okay, maksudnya kita kontrol RF, kita akan kontrol, kita akan dapat nilai gandaan. Kita ubah RF, kita boleh kontrol gain. So sebab tu tadi ayat dia kat situ, RF tu digunakan untuk mengawal to control the voltage gain. Okay, macam mana nak kontrol voltage gain adalah dengan mengubah nilai RF. RF adalah feedback resistor. Yang ni lah. Ni kan. Okay, so kita kontrol RF ni. Kalau kita nak gandaan lagi besar, RF kita kena lagi besar. Sebab dia directly proportional. Kalau nak gain lagi rendah, so RF kita kena guna nilai yang lebih kecil. Okay lah. Sebab tu fungsi dia untuk kontrol gandaan voltage. Okay. Itu simple lah. Yang paling simple sekali inverting dan non-inverting. Okay, ada tak yang rasa macam tak faham? Setakat ni saya okey. Saya tak tahu yang lain. Kat sini pun ada tunjuk Yang ni kalau nota, maksudnya slide ni awak boleh, Cik Faiz dah share semua kan dekat dalam Otter, awak boleh upload siap-siap. So boleh download siap-siap, so boleh tengok formula macam mana dia dapat download. Sini kan. Sebab kat sini dia terus tunjuk ni, dia tak tunjuk macam mana formula tu keluar. Okay, so ni AV V out over V in, okay, negative RF over R in. Okay. Okay, saya masuk satu lagi lah lepas tu dah. Ada tak nak tanya ni? Inverting yang lain-lain okey tak? Okey kan? Kata pun cakap Okay. Sekejap